Memang saya ni dulu kan macam sadar. Jadi kita buat scene aksi semua sendiri. Memang tak ada jarang nak pakai stand in. Dalam banyak-banyak ada satu scene yang sangat-sangat bahaya adalah waktu kita buat penangkapan di Pelabuhan Kelang. Kat situ kena terjun tengah malam ni. Kena dah terjun tengah malam. Walaupun pakai vest, dalam tu arus kat air dekat laut tu dia laju kan. So dah masuk terjun je kat situ. Walaupun ada kita punya kru standby, dekat 3 ke 4 minit juga arus tu bawa kita pergi. Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel dan juga kepada anda yang sedang mendengar ketika ini di Spotify. Terima kasih banyak-banyak. Bertemu lagi dalam podcast Borak Sini Habis Sini. Kita menampilkan seorang yang saya rasa sungguh istimewa lah, sebab beliau merupakan antara selebriti yang saya anggap beliau antara yang paling tua lah setakat ini tampil di podcast Borak Sini Habis Sini. Memperkenalkan, kita panggil Bro Zam tapi nama dia Datuk Zam Shuri. Mungkin boleh perkenalkan diri pada yang belum kenal ni, Bro Zam. Alhamdulillah, terima kasih. First kali nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Budi kerana sudi bersama-sama kita berkongsi-kongsi pada malam ni. Nama panjang ni Nur Zam Shuri Ramli. Ada orang panggil saya pendek Zam je lah. Atau lebih dikenali sebelum ni Zam Squad Elite. Masa saya berlakon dengan Squad Elite tu. Jadi lekat nama tu. Lekat lah tu sampai sekarang. Dan kalau panggil sekarang ni yang selesa boleh panggil Bro Zam je. Bro Zam ni sangat multi-talented artist lah, sebab dia adalah merupakan pelakon. Dia boleh berlakon. Dia boleh juga jadi DJ, sebab borak-borak tadi dia kata dia pernah jadi penyampai radio dekat IKIM, betul Ya, betul. Lepas tu dia jadi usahawan. Lagi apa lagi nak jadi tak tahulah kan. Tengok muka dia, kalau korang tengok dari jauh mungkin korang akan mengingatkan dengan sutradara ataupun pengarah dan juga pelakon Aflin Shauki, Datuk Aflin Shauki. Betul ada ramai yang cakap macam tu ke apa? Aflin kalau dengar dia kata comel. Dia comel, saya tak comel sangat. Ke saya seorang je anggap macam tu. Ada pernah? Ada juga yang cakap mirip-mirip sikit mirip-mirip, tapi saya rasa tak kot. Dia lebih comel daripada saya. Okey, kita nak bercakap lebih panjang lagi, nak berkongsi cerita kan, sebab ialah bertemu dengan seorang pelakon, orang kata daripada umur dia 12 tahun 12 tahun jadi model iklan. Kemudian jadi orang kata hero remaja ke apa ni? Adalah dulu. Hero dulu. Sekarang tak hero dah. Okey, boleh ceritalah sedikit perjalanan Bro Zam dalam industri ni. Alhamdulillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulanya daripada kecil-kecil tu, arwah mak saya ni, dia suka tangkap gambar. Jadi daripada tangkap gambar tu dengan hantar dulu kan hantar gambar. So start daripada yang susu yang saya suka dia dulu susu Dumex. So start daripada situ, bila hantar dapat pula hadiah. Lepas tu dapat juara. Itu daripada kecil lah. Sampai ke satu tahap 18, saya pun umur 19, saya dah start kerja bank. Masa dekat kerja bank tu, ada orang datang kat kaunter bagi kad. So datang buat casting untuk pergi saya buat syuting. Saya tak tahu, rupanya saya terpilih untuk jadi iklan yang pertama saya untuk aiskrim Cornetto. Main talent TV. Itu zaman apa 80-an 70-an? 80-an 88, 89, 90 lah. Masa tu TV hitam putih. Dah kala dah. Saya syuting masa tu dekat Mimalen. Sekarang dah tak ada. Tak ada dah. Lepas tu Budi, bila saya dapat tu pula, saya dipanggil lagi sekali pergi casting. Rupanya dapat untuk iklan rokok Dunhill. Bukan calang-calang iklan ni. Saya terkejut lah juga. Makna rokok yang iklan tu membayar saya 35,000. Dan ada royalty pula selama 3 tahun. Bermula daripada situ, walaupun saya masih bekerja dengan bank, saya ada cuti kan. Waktu cuti tu orang pula seronok panggil saya, kata, bang, ada orang panggil ni nak berlakon Ya ke? Dia pergi berlakon. Saya datang dengan motor. Motor saya dengan saya sekali dia berlakon ni. Dia ambil. Tapi payment kena bayar dengan motor. Prop kan? Dia bayar prop. Lepas tu dalam masa yang sama, bermula daripada tu saya sedar tak sedar, sampai ke hari ni Budi, dah ada kurang lebih hampir
lebih daripada saya rasa 5 ke 700 telemovie, drama, filem dan sampai ke hari ini yang terkini lah. Masih lagi saya syuting bersama dengan Eli Suraiti yang terkini 2 tahun lepas kot. Transit Terakhir. Itu yang Itu drama terakhir lah. Itu drama terakhir. Itu berlakon. Kalau kata dari segi album, pada 15 tahun lepas saya berduet dengan Rashdan Baba. Lupa tadi nak cakap, dia juga merupakan seorang penyanyi ya. Try test sikit kita nak dengar suara ni. Kita ambil yang sekarang lah. Yang sekarang yang baru nak launch akan datang ke apa? Ya, ni dah jadi eksklusif dekat Budi ni. Tak jadi. Tapi yang sebelum tu lah, sekejap lagi sebab part 2 ke. Korang kena tengok part 2 sebab ada something yang kita nak bagi eksklusif untuk korang. Betul. Nantilah kita simpan dulu lah ni. Lupa kat lama ni. Bagilah sikit. Kita nak dengar suara ni. Suara Datuk macam mana? Coba kau susun jari jemarimu, lantas kau alunkan kata penyerahan. Suara macam garau suara jantan lah. Besar sikit. Mengidolakan siapa dalam industri kalau penyanyi? Kalau penyanyi ni, saya kalau macam luar negara saya suka sangat dengan ni lah. Macam dua lah. Brody dengan dah Harvey. agak dah. Nak cakap. Suara tu Brody je. Brody dengan Harvey Malaholo. Dua. Kalau kat Malaysia ni saya suka memang betul lah. Saya suka dengan Jamal. Jamal dah agak dah. Nasir Jamal memang susah lah kalau kata dengar lagu dia tu memang berhenti kejap lah. Tapi memang sesuai lah dengan karakter dan juga suara. Tapi kalau tengok balik cerita-cerita tadi lah, kita menggambarkan masa dia kecil ni dia punya handsome lah. Handsome lah kalau betul lah. Betul lah. Tapi amin lah kan. Betul lah. Kalau tidak, orang tak ada offer nak jadi pelakon iklan. Betul. Kita pun nak tengok juga ni. Sekejap lagi kita search kat Google Ada ke? Dia cari iklan dan lama-lama dekat YouTube Ada. Lepas tu masa yang saya pun lepas Dunhill keluar dan dia ambil gambar saya, dia hantar untuk wakil Menhan. Dapat Menhan Malaysia lah. Menhan Malaysia. Lepas tu masa tu sekejap, masa tu Abang Richie pun ada. Abang Richie Rashman. So dia yang uruskan. Masa tu kita tak buat pertandingan. Jadi terus tiru remaja. Cover. Dekat 3.5 page lah. Itu start dalam industri hiburan lah. Saya pun sedar tak sedar sampai hari ni dah banyak tu. Tapi latar belakang saya taklah macam mana kata, sebab banyak tak ada banyak cerita gosip kot. Orang baik. Alhamdulillah, amin. Sebab zaman-zaman sekarang ni kalau nak naik cepat, buatlah kontroversi ataupun buat publicity murahan. Kalau nak naik cepat lah kan. Kalau nak bersandar pada bakat semata-mata, memang lambat sikit nak naik kan. Dia naik juga. Tapi tengok pada produk juga. Tengok pada lagu best, naik cepat kan. Betul. Saya yakin. So kalau Bro Zam, kalau kita tanya artis dulu dengan artis zaman sekarang ni, apa beza dia lagi? Saya rasa yang satu yang beza betul-betul Budi adalah komitmen lah. Kalau kita nampak nanti bila satu persembahan yang dibagi atau dekat yang kita berikan, macam dulu dia datang agak susah pasal tak banyak sangat pelakon kan. Tapi dari segi disiplin dia dengan dia punya kemahuan tu, bila datang dekat set tu, dia betul-betul berikan sepenuh hati. Tapi yang macam dekat sekarang ni berbeza sebab dia banyak pilihan dan kadang-kadang bila dia datang tu komitmen tu boleh masih lagi kita nampak longgar. Dari segi komitmen. So rasa beza yang dulu sampai sekarang ni lah. So banyak juga lah beza kalau nak beza daripada segi teknologi. Dulu mana ada social media semua ni. Facebook. Tapi kalau zaman-zaman dulu, kalau ada Facebook macam mana kalau zaman-zaman Ramli dulu ada Facebook. Tapi dulu macam tak ada gosip je. Tak ada. Dulu ada, tapi dia orang tak dapat sampai ke tu secara menyeluruh macam teknologi sekarang. Ada pun sekitar-sekitar tu je lah. Dan tak boleh sampai ke masa menyeluruh kan. Yalah, kalau macam peminat kan, nak tahu perkembangan artis, lambat dia belilah majalah je. Sekarang mana ada majalah berkubur kan. Cakap pasal majalah ni, kalau boleh dekat sini simpanan, saya rasa biar habis ini
Saya rasa saya ada simpan tu. Saya betul-betul nak jumpa. Saya ada simpan yang seawal-awal peminat tu, yang tulis surat dengan tangan tu. Hantar kat saya. Sampai hari ni saya simpan. Ui. Maksudnya yang lain-lain tu mungkin dah banyak kan. Tapi agak simpan agak yang saya rasa macam special sikit. Sebab awal-awal tu dia hantar kan ada tak ramai. Yang lain-lain tu saya tak tahu kat mana dah kan. Tak jumpa. Ni yang awal-awal batch sampai. Saya rasa ada dekat dalam a few dah, 20 macam tu lah. Saya simpan sampai hari 20 guni. Tak 20 pucuk. 20 pucuk lah. Yang lain banyak-banyak. Saya ambil yang 20 pucuk yang awal tu. So saya rasa kalau satu hari nanti masa saya buat apa-apa perenggan, saya rasa nak pameran frame lah. Nak frame lah, nak jumpa kalau masih ada lagi. Dia tulis tangan. Ya, mungkin yang ni semua dah jadi dewasa dah ni. Yalah. Yang ni interesting. Dia tulis tangan, dia hantar kat kita. Sebab dulu kan tak ada Facebook. Tak ada apa-apa yang kita media social media. Jadi benda tu dapat tu memang dah best lah. Kita rasa something yang sentimental value. Yes, betul. Bukan senang orang nak minat kita ni, Datuk. Betul. Lepas tu tanya juga sekarang bila dah Budi dah umur macam ni, tak tahu lagi ada orang minat. Zaman sekarang tak boleh kira juga kan. Betul. Jadi kalau nak tengok pada Bro Zam punya perjalanan hidup kan, dia macam tersusun rapi. Dengan orang kata dengan minat minat pun secara tak langsung. Dia jadi menhan. Bila menhan bolehlah masuk TV. Betul. Benda tu boleh orang kata menyokong kan. Betul. Bila masuk TV tu orang nama disebut walaupun tak ada banyak gosip. Betul. Tapi still lagi ada macam watak-watak kan. Betul. Kalau tengok daripada zaman dulu sampai sekarang, watak-watak tu kebanyakan watak apa yang diterima? Saya rasa bersyukur sampai hari ni semua watak dah saya bawa. Cuma yang berjaya tukar watak saya daripada biasa baik semua tu adalah Datuk Usop Aslam. Datuk Usop Aslam panggil saya, first kali dia tukar watak saya, dia suruh saya jadi seorang yang bukan yang baik tu lah. Dia suruh bukan baik, jahat lah. Aku tak nak tengok kau baik, dia cakap. Aku nak tengok kau macam jahat pula. Dia tukarlah saya untuk dapat drama masa tu tajuk Bara, Meniti Bara. Jadi Carlos. Tycoon ke apa? Jadi ketua penjahat lah. Tycoon. Sebenarnya tu watak dalam filem Bara. Watak pada Rosyamno. Jadi dia tukar pada drama jadi Meniti Bara. Jadi watak yang Rosyamno dekat filem tu, saya yang bawa lah dekat drama. Jadi saya rasa seronok jugalah. Sebab apa? Diberikan challenge kan. Bukan senang nak buat jadi seorang jahat kan. Tapi masa tu bukan rupa macam ni. Mungkin ada sado-sado sikit ke? Ui, dulu sado lah. Sekarang tak sado dah. Kita nak tengok juga kan. Dulu sado. Dulu sado. Sampai kan 21 hari saya rasa jaga fitness semua masa tu dengan pergi weight semua sama naik lah. Tapi sekarang tak sadar dah. Dah sekarang mungkin orang kata dah melepasi zaman ni lah, bukan zaman veteran panggilan, zaman apa, zaman yang berusia sikit lah. Remaja purba lagi. Kalau Pak Nil dia panggil kertu. Tapi bagi kita macam kertu tu macam kasar pula kan. Tapi satu batch dengan Pak Nil ke Pak Nil dulu? Pak Nil dulu. Pak Nil pernah datang masa tu saya masih kerja dekat Bank Simpanan. Tapi dia kan macam awet muda ni. Pak Nil datang kat Bank Simpanan tu. Saya kenal dengan Pak Nil. Tapi masa tu saya masih kerja lagi bank. Saya belum berhenti lagi. Maknanya dia dah aktif masa tu. Dia dengan TV3. Maksudnya kerja dengan bank dengan berlakon tu satu masa timeline ataupun berbeza? Saya ambil cuti. Untuk kalau berlakon tu dapat cuti lah. Dapat cuti. Selalunya kalau macam kalau kata tak clash, kita minta cuti, okey lah. Untuk penyampai radio pula macam mana? Penyampai radio ni 2012, 2011, 12, 13 sampai 14 lah kan. Macam mana dilama tu ataupun macam ni cerita dia. Saya datang bawa kereta balik. Tiba-tiba ada dengar jika anda berminat cakap itu kan untuk jadi seorang penyampai semua. Saya dah datang untuk buat temuga terbuka. Hati rasa macam nak seronok kan sebab IKIM kan tak tahu kenapa pergi rasa nak patah balik Budi. Saya seorang aja bukan datang belakang ni dari sekolah agama.
Lain semua latar belakang sekolah agama. Oh, memang dia nak syarat-syarat macam Tak tu ada, ke? dia tak cakap macam tu. Tak ada. Saya je rasa. Pergi-pergi alhamdulillah lulus. Interview lulus. Lepas dah ada interview tu, dapat surat tawaran. Bersamalah saya alhamdulillah dengan rakan setugas tu Faiz, dengan Bian Sojana kan. Sampai 4 tahun jugalah. Oh. Dekat 3-4 tahun juga. Tapi slot tu beralih macam sekejap tengah malam, sekejap pagi ke macam mana? Tak, saya memang malam je. Malam je. Saya dapat waktu Sabtu, hari Sabtu dengan Ahad, pukul 2 sampai pukul 6 pagi. Wih. Berjaga tu. Tapi syukur alhamdulillah dapat kita buat tahajud. Dapat dengar bacaan Al-Quran. Tu dalam masa yang sama tu kita dekat dengan hafal dengan nama-nama yang baca-baca Al-Quran malam-malam tu. Alhamdulillah. Lepas tu rupanya malam-malam ni student-student kita dekat overseas ramai. Dia macam dia orang tengah pergi belajar. Masa dia lain. Masa dia lain. Already Hakim dia guna ni jugalah, streaming streaming live. Best macam tu. Tapi betul lah, suara-suara memang suara DJ. Buat suara DJ sikit. Contoh lah Hakim. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anda masih lagi setia bersama dengan Hakim FM. Waktu sekarang ni dah masuk 12.09. Dan sebelum kita buat apa-apa, ingat insya-Allah kalau boleh kita berikan pencerahan pada mereka semua yang berada di luar. Hari ini hari Sabtu malam Minggu, dan untuk pencerahan sedikit untuk diri sendiri, baik kita betulkan akhlak kita, kita sedekah walaupun dengan senyuman. Jadi untuk itu, tunggu kita sama-sama dengarkan lagu pembuka tirai pada pagi Sabtu ini. Kita dengarkan Najwa Latif, Sahabat. Tapi walaupun dah lama tinggal masih ingat lagi skrip. Bukan skrip lah, macam gaya. Dia punya apa tu, dah tinggal lama dah. Yalah, berapa tahun Sebab 4 tahun 2012 start. 14. Wih, lama dah. 7 tahun, 8 tahun dah. Tak rindu untuk kembali ke radio? Saya sebenarnya rindu tau. Dalam banyak-banyak saya rindu di radio. Saya rindu. Apa yang dirindui kat radio? Saya tak tahu lah, sebab bila kita bercakap itu, walaupun mana kita boleh dekat, memang tak nampak orang, tapi bila dapat cakap tu, dapat sampaikan message tu, puas. Tambah Hakim pula kan? Ya, dapat message yang baik. Sebab kita boleh dapat dekat situ sedikit amal ibadat, yang perkara yang baik kita datang. Kalau walaupun sedikit, itu pun dah dikira. Yalah. Sebenarnya kita berpesan pada diri kita sendiri je. Setuju. Tapi memang bagus lah. Okey, kemudian selepas Hakim tu apa bikin? Dah lepas Hakim tu, saya bersyukur juga alhamdulillah, saya dapat kontrak untuk saya berkhidmat dengan MRT 2 lah. MRT 2 tu untuk habiskan projek daripada 2017 tu sampai 2021. So yang itu agak saya senyap sikit sebab apa? Very straight kan kerja macam tu. Fokus lah. Jadi habis je betul-betul 2021 tu. Saya fokus balik dengan saya punya NGO, dengan bisnes yang hari ni lah. So masa MRT tu Brozam handle bahagian apa? Mostly pada ni stakeholder management. Stakeholder management. Perbankan juga lah. Mostly stakeholders lah. Pakai tembak je. Sebab memang bidang belajar dalam bidang perbankan. Saya start daripada banking umur 19 tahun. Bank Simpanan Nasional. Jadi banyak yang dilatih, banyak yang dalam bidang perbankan. Tapi selepas tu saya dapat tawaran dengan MRCB. Saya kerja dekat MRCB. MRCB pula train saya dari segi pengurusan. Tapi dengan degree saya komunikasi. So saya agak blend lah daripada department-department tu. Jadi ramai yang suka pergi hantar kepada kepengurusan. Jadi at the end of the day, saya punya, kalau tanya forte saya, kekuatan saya apa, is communication lah. Sebab degree in communication. Dan sampai hari ni saya nampak communication pun is one of my strongest part kan. Yang itu je lah. Jadi
di bahagian kedua nanti kita akan share something yang terbaru tentang dunia ataupun career Bro Zam sendiri yang akan diceburi nantilah. You guys kena tengok sebab ada dua benda. Satu dari segi career perbankan tu ada something produk yang akan diperkenalkan oleh Bro Zam kita kepada anda semua di YouTube dan juga di Spotify, dan ada juga untuk career nyanyian. Dia nak buat comeback. Katanya nak buat comeback. Tapi lagu dia bukan lagu cinta-cinta lah. Dia lebih kepada ke arah religi. Tapi satu benda yang bagus lah. So itu kita akan bercakap di bahagian kedua, sebab kita tak habis lagi bahagian pertama ni. Kita nak share something. Mungkin Bro Zam nak share apa yang benda yang ataupun memori yang tak dapat dilupakan sepanjang terlibat dalam dunia lakonan. Bagi saya rasa bila yang kita cerita yang apa sweet dulu lah. Yang sweet ni rupanya kita dalam industri ni kecil sebenarnya. Betul? Kita terasa satu family. Itu yang saya miss. Yang sweet sangat-sangat, kita makan sama, kita pergi dekat kan production bila kita kerja. Okay, that is a very sweet moment. Semua dah rasa macam adik-beradik. Dan satu yang saya tak boleh nak lupa, bukannya sweet tapi yang berbahaya. Yang ini bahaya. Ini apa ni? Ini jumpa hantu ke ataupun kena apa? Kalau scene gaduh-gaduh kan, babak gaduh-gaduh ni tertumbuk ke apa? Betul. Ini nak bagi tahu ni. Scene ni agak saya kata yang saya tak boleh lupa. Memang saya ni dulu kan macam Sazado. Bila kita buat scene aksi semua sendiri. Memang tak ada jarang nak pakai stand in. Dalam banyak-banyak ada satu scene yang sangat-sangat bahaya adalah waktu kita buat penangkapan di Pelabuhan Kelang. Kat situ kena terjun tengah malam ni. Kena dah terjun tengah malam. Walaupun pakai vest, dalam tu arus dekat air dekat laut tu dia laju kan. So dah masuk terjun je kat situ. Walaupun ada kita punya kru standby, dekat 3 ke 4 minit juga arus tu bawa kita pergi. Lepas tu itu yang sampai nak kena baling pelampung untuk nak selamatkan. Saya dah tak lagak nak berenang dah. Memang mengucap masa tu. Dah mengucap lah. Sebab tengah malam bahaya orang ni. Tak ada kapal ke perahu ke standby? Ada. Semua dah standby. Semua okey. Cuma arus laju. Arus jangan main-main. Arus maksudnya dekat laut tambah-tambah walaupun nampak macam tenang tu, bila kita terjun je masuk dalam tu, arus tu bahaya. Jadi tu pengalaman saya yang sangat-sangat risau, takut lah. Nak terjun lagi, tak nak terjun dah. Saya rasa kalau terjun kali ni biar pakai banyak-banyak lagi kan. Safety jacket ke apa kan. Tapi tak boleh Budi. Kalau pakai safety jacket pun dia tenggelam dekat dulu. Yalah. Dengan boot tu, boot kita, dia tarik kita dulu. Saya masa tu dah, itu saya rasa dalam banyak-banyak scene tu saya rasa saya ingat sampai bila-bila lah. Dia bawa kita pergi ke tengah tu dah 5 minit. Kalau orang dapat cari tak apa. Kalau kena dah terus bawa. Saya tengah duk bayang, kalau tak ada arus pun saya akan takut apa tahu. Saya jenis macam saya tak tahu apa ada dalam air tu. Saya takut ikan ke apa ke. Saya tak boleh. Saya macam tak boleh benda-benda walaupun ikan kecil pun kan. Kita tahu benda apa yang ada dah lah tengah-tengah malam Betul. Dan arus kat bawah tu dia nampak atas tu tenang kan. Bawah tu dia macam karen-karen. Dia tarik kita. Kita berenang pun tak pergi. Memang tali tak ada. Dia dah bagi tali dah ni. Balik dah. Dah nak tarik ni. Tapi arus tu bawa laju. Yelah. Itu yang saya punya pengalaman sampai ini. Bukan pucat lagi dah. Naik tak cukup cakap apa dah. Dia apa yang tengok kan. Mati hidup semula. Itu di antaranya lah. Macam Datuk ada pernah tak berlakon drama-drama seram ke apa ke? Ya. Yang terkini tu, yang saya dendam sarakit, yang sebelum-sebelum ni, saya rasa tu saya suka lah teruja dia tentang sihir. Yang itu dendam sarakit. Tayang kat TV mana? TV3, TV9 dia keluar. Yang terbaru tak baru juga dalam 2 tahun. 3 tahun. 2-3 tahun. So kita kongsi lah kalau ada ke YouTube. Kita nak kongsi lah, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang pelik-pelik dekat set lokasi kalau ada kan. Tapi kalau set lokasi tu yang biasanya masa malam tu kita buat tu macam dia ada rasa naik berhemang berlumur tu biasalah. Tapi yang selepas tu lah yang semua yang kata bukan apa aturan Allah lah
Sebelum tu saya belum belajar lah. Tapi selepas tu 2014, 2015 saya belajar dan dalam perawatan Islam. Sebab selepas daripada itu rasa berminat nak belajar. So alhamdulillah. Sebab mungkin ada dorongan ataupun berkawan dengan ustaz kot. Ya. So alhamdulillah Allah aturkan perkara tu sangat baik untuk saya. Saya dapat untuk satu lagi ilmu, belajar dipanggil Syifa, perawatan Syifa, dan saya belajar di Darussalam. Dan alhamdulillah 2016, 2017 saya dah berjaya graduate dah contohnya lah. Dapat ijazah dalam perubatan Islam. Dan alhamdulillah dia ada ijazah dia berjaya sampai bertugas di JAKIM pula. Di bawah KSKK dekat Masjid Putrajaya. So bagi saya Allah tu cantik. Padahal saya berlakon je, tak ada apa-apa. Yalah, itu yang saya kata tadi. Saya pun tak tahu lah. Betul. Kan? Tapi ini betul Brozam ni kira betul-betul multi talented ni. Semua Allah benda nak macam yalah, benda tu kan dah takdir kan. Betul. Susunan Tuhan dah susun elok-elok untuk perjalanan hidup kan. Betul. Cuma nampak macam menarik tadi tu saya dipanggil Ustaz Hambali. Ustaz Hambali tu diberikan skrip. Tapi saya bukan ustaz pun. Saya lakonkan watak tu je. Saya buat macam biasa je. Tapi rasa macam sesuatu macam best kan. Macam kita macam dalam diri tu cakap apa tau. Aku nak, ya Allah, aku nak sesuatu jugalah, nak bawa bekalan ke akhirat. Kalau boleh nak belajar juga untuk Syifa ni. Sebab saya tak tahu. Syifa ni bagi saya tak tahu. Maksudnya Syifa tu dah lama dah kan perawatan Islam. So selepas belajar tu, Masya Allah, rupanya semua orang wajib rupanya tahu sedikit sebanyak tentang Syifa ni. So boleh diprotect dan buat bacaan-bacaan untuk diri sendiri. Hafal ayat. Betul. Okey, berapa lama belajar tu? Untuk dengan Darussalam setahun lebih. Lepas tu sekali untuk sebelum konvo untuk praktikal sekali. Dia kena ada talaki, kena hafazan talaki tu, betulkan tajwid tu, dan praktikal untuk kita bersama-sama untuk dengan yang senior-senior untuk pastikan cara rawatan kita tu betul. Siap. Ada peperiksaan semua macam universiti. Darussalam ada silibus dibuat oleh Persatuan Darussalam sendiri dan dikawal selia oleh JAKIM dan juga Jabatan Agama Islam kan. So dia punya silibus tu diikut sampailah nak graduate. Kalau sesiapa yang lepas yang dah buat dia punya praktikal, baru diberikan kebenaran boleh merawat. Kalau tak, dia tak bagi sijil, maksudnya tak boleh merawat. Macam tu. Cik Brozam pernah kata dipanggil untuk jadi, bukan doktor lah, pengamal perawat Islam lah, ilah syari. Mungkin ada yang datang nak memang kami di Darussalam memang ada praktikal. Ada praktikal dan so itu bukan praktikal tu pesakit betul lah. Pesakit betul datang. Ya, kesian. Bila kita nampak yang datang-datang tu, kesian dengan Allah izin dan diuji kan. Seawal muda umur 15, 18 ada yang dah berumur pun tahu dah ada. Tapi semua tu Allah izin. Allah izin dari segi diuji untuk diuji kena gangguan dan disihir. Dan banyak yang kita lalui dekat sini, dia orang pun tak tahu dia orang disihir. Kan? Jadi alhamdulillah lah adalah tempat dia orang datang untuk mengadu dan juga dapat rawatan. So dekat Darussalam tu sentiasa penuh je lah Budi. Antara kes yang paling teruk pernah saya rasa ada seorang tu saya bagi tahu simple je lah. Dia wanita, umur saya rasa belasan tahun. Kesian lah. Sampai dia boleh jalan tu macam terbalik kan, naik ke atas tadi tu berjalan. Dan kami perawat ni sampai 7 orang cuba baca Yasin sekali dengan dia. Dan dia masih lagi tak dapat rasa selesa, tak dapat sembuh. So yang itu agak kesian sebab dia muda kan. Tapi setelah dia datang lagi 2-3 kali, lepas tu dia teruskan, saya rasa alhamdulillah lah. Semakan dah setahun lebih dah, ada berkurangan dah. Yang saya nampak macam kesian tu bukan apa, boleh jalan terbalik tu. Kan dia, mana kita sakit kalau nak jalan terbalik tu kan. Dia boleh sampai jalan terbalik tu. Dan kadang yang bersilat tu jangan cerita dah, pasal dia tak sedar dah kan.
Ada macam-macam reaksi. Ui. Tapi kebanyakannya Budi, bila kita cerita pasal dipanggil perawatan Islam, bila kita cerita pasal sihir ni, ramai yang mungkin tak tahu dan dia kata ingat main-main. Dia ingat main-main. Berlakon. Dia ingat dia ni berlakon je. Apa orang cakap kadang-kadang kata, alah dia kata apa? Alah ni kau jangan percaya, ni poyo je. Macam tu kan? Tak, betul. Tapi perkara ni dengan Allah izin. Dan kita tak nampak. Tapi makhluk yang dipanggil syaitan, iblis dan jin tu nyata. Dia memang ada. Dan dengan Allah izin juga akan diuji pada sesiapa. Cuma memang betul lah, kita tak ada akta lagi. Akta yang mengambil tindakan kepada mereka yang buat sihir tu. Jadi ini kita berilah peluang pada semua yang berwajib. Kita tak tahu kan, berwajibnya akan ambil tindakan. Ada yang sampai meninggal. Yalah. Itulah saya ada tengok dekat, I think dekat YouTube ke mana. Benda ni, dia yang tukang sihir tu, dia siap buat iklan dekat Shopee ke mana. So so orang boleh macam hantar dekat dia gambar apa semua. Ni dia masuk ni tau, masuk berita utama ke? Kena sebab dia masuk berita tu sebab rumah dia tu terbakar. Ui, saya macam lepas tu yang buat tu orang Kelantan pula tu. Aduh. Sebab tu sampai kali ni kalau boleh lah, saya pesankan diri saya dan juga semua pendengar, dan kalau boleh yang pada terutamanya lelaki, kalau yang belum kahwin tu buat persediaan sedikit, ambillah amalan sikit, hafallah ayat-ayat lazim apa untuk yang syifa, boleh kita amalkan. So dalam masa yang sama saya nak bagi yang secara simple ni, dan ijazahkan juga pada semua yang dengar ni, seboleh-bolehnya kalau boleh ambil yang semudah-mudahnya. Fatihah ni 7 kali. Surah Al-Fatihah 7 kali. Surah Al-Fatihah 7 kali. Dibaca masa mana? Kalau boleh kita buat amalkan ni kendiri setiap selepas kita solat fardu. Kan, kalau tak dapat sekali. Lepas tu kita bacalah yang biasa, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, dan jangan tinggalkan ayat kursi. So yang ini yang sangat simple. Basic lah. Yang basic. Tetapi dengan yakin, masa kita baca dan sebagainya, biarkan ada air kat depan. Biar air itu adalah perakam yang baik. Dan paling tidak tak pandai-pandai doa pun cakap kata, ya Allah, kan, izinkan apa yang bacaan aku, ayat-ayat Al-Quran ini, supaya dia menjadi syifa untuk aku dan juga keluarga aku, dan juga bersihkan diri aku, jiwa aku daripada sebarang gangguan jin, syaitan, rajim. Simple, sudah. Lepas tu air tu kita minum. Dan kita minta tolong dengan Allah. So kalau boleh setiap hari, supaya kita tidak ada diganggu. Sebab kita ni tak tahu kan. Yalah. Dengan pandangan mata pun boleh tahu jadi Budi. Dipanggil ain kan. Dia tengok macam kita tak sesuai pun, dengan pandangan mata pun boleh jadi. Contohnya kita tak tahu macam-macam. Wallahu alam. Pandangan mata tu saya teringat macam baby. Kita tak boleh letak gambar. Bukan tak ada gambar-gambar pun. Baby ni nanti kan orang tengok, orang puji-puji pun boleh jadi juga dia pun kena pandangan mata ni. Maknanya pandangan mata ni adalah orang yang pandang baby tu. Oh, tak boleh? Bukan tak boleh. Boleh. Tapi bila dia bercakap, benda tu jadi dia banyak puji. Tak boleh banyak puji. Jadi perkara-perkara tu tu panggil penyakit ain. Penyakit ain. Jadi dalam masa yang sama kita tahu anak kita cantik, tahu kita semua dah, tapi bersederhanalah. Tak payah nak letak dekat social media. Jangan kita pertontonkan lagi kan. Kalau boleh kita sederhanakan. Kalau boleh kita macam orang kata apa, kita ikut macam mana yang Nabi pesan, bersederhana dia. Sebab bila melebih-lebih tu nanti akan mungkin rasa tak puas hati, ataupun ada rasa apa-apalah, emosi orang lain berbeza-beza. Itu kita tak nak, dia timbul pada pandangan ain. Jadi bila pandangan ain ni, nanti budak tu nangis lah. Ikut tak ikut, malam tak tidur, tak susah macam-macam lah. Itu cerita dia. Betul. Okey, Datuk, mungkin kita nak simpulkan dekat sini sebelum kita pergi ke bahagian kedua yang lebih menarik, di mana bahagian kedua nanti macam Budi cakap tadi, Brozam kita Datuk nak share something perjalanan hidup dia yang orang kata
lebih baru lebih orang kata membuka pintu luas rezeki yang luas, di mana ada satu produk yang akan dilancarkan tak lama lagi ke Datuk? Ya, kalau kita tengah cakap ni 25. Maknanya siapa yang dengar ni 27 hari 2 hari selepas kita punya rakaman ni. Ini nak kena siar 27 hari bulan lah. So kita cakap terus terang lah dekat sini, iaitu nama dia PAMPay. Apa aku PAM. Sebut betul-betul PAM PAMPAY. PAMPay Holdings ni. Di mana kita akan bercakap lebih lanjut tentang PAMPay ni di bahagian kedua, dan katanya Bro Zam juga akan melancarkan sebuah single religi yang ditulis oleh sendiri. Lirik sendiri. Lagu Dakmi. Kalau kata macam dikompos oleh Dakmi tu, korang faham dia macam mana. Mungkin kita nak cuba suruh dia nyanyi, paksa sikit dia nyanyi eksklusif untuk korang yang mendengar. Mungkin dah ada tarikh untuk pelancaran. Kami sekarang ni last untuk mastering. Tapi tunggu bila dah siap mastering, sebab nak kena buat video dulu. Lambat lagi dah ni. Lambat, tapi PAMPay dulu lah. PAMPay dulu. Okay guys, mungkin untuk bahagian pertama ni mungkin ada something yang macam kita boleh konklusikan dekat sini kan. Kita dah dengar perjalanan hidup yang seberindah lah kita katakan, yang Tuhan tusun untuk Bro Zam daripada awal. Kira macam kalau kita tengok kan, apa benda lagi yang Bro Zam nak cuba dalam hidup ni, gitu. Macam penyampai radio, which is saya pun nak jadi penyampai radio, tapi saya tak berkesempatan. Asyik nak buat podcast ni kan. Lepas geran dengan podcast je. Okay, sudah kira macam sudah realisasikan oleh Datuk kan. So berlakon sudah, jadi model dulu sudah. So mungkin apa lagi yang Datuk nak explore lah. Saya rasa kalau akan datang kalau dalam bidang ni lah. Apa saja nak cuba, jadi penyelam ke apa ke? Sepanjang hidup ni apa lagi yang belum lagi dicuba? Yang belum dicuba. Kalau nak tanya cerita umur saya tak nak cuba dah. Tak nak cuba. Perkataan apa ayat tu macam double meaning kan? Saya rasa saya macam mungkin dah ada dengan naskah ni. Naskah mana? Lagu? Naskah lagu saya ni. Okay, kemungkinan besar kalau ada rezeki lah. Kalau ada rezeki lah, mana tahu kan, kita tak tahu kan. Amin. Saya nakkan ada naskah saya ke layar Perak pula. Maksudnya Datuk nak buat skrip tapi lebih kepada religi ataupun macam mana? Religi. Maksudnya daripada lagu tadi. Daripada rentetan lagu tadi. Nak membesarkan kisah dia di layar Perak satu idea yang bagus. Betul. Sebab kemungkinan besar saya dah bagi kat sini, habis sini je. Sama tajuk dia. Itu impian. Tak salah kita nak berangan, Datuk. Betul. Tak salah. Berangan itu percuma ya. Betul. Jadi saya berangan bermula dengan music video saya dulu. Jadi itu yang saya letakkan. Music video saya tu kalau berjaya, saya pergi next step. Yang akan dirakam tak lama lagi. Betul. Skrip dah ada semua. Skrip dengan storyboard semua dah. Kemungkinan besar saya akan rakamkan dalam bentuk lagu tadi tu. Tapi adalah teater yang dalam lagu. Ada cerita dalam lagu tu. Ya. Alright. Okey Datuk, kita nak tutup bahagian pertama ni. Kita akan bahagian kedua lebih menarik lagi sebab kita nak share something yang Budi cakap tadi. Produk PAMPay dan juga sebuah lagu yang akan dilancarkan. Judul ni apa ya? Tajuk lagu Bersyukur. Tengok. Bersyukur Alright. Guys, jangan lupa untuk subscribe YouTube Budi Channel dan subscribe juga di Spotify. Podcast Borak Sini habis sini bersama dengan Bro Syam. Jumpa di bahagian kedua. This is how we do this.